Taubat sama belacan. Taubat sama belacan ni. Bedah lah. Bedah. Taubat tak sia dah. Lepas tu ngomong pula dia. Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada masallah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasallallahu. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin ya'rifu biha ahlus samawati wa kulli shay'in huwa fi ilmika kain aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. لا إله إلا الله والله أكبر. 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 الله أكبر. نحن المحمدين ولله الحمد. الله أكبر. نحن المحمدين ولله الحمد. الله أكبر. نحن المحمدين ولله الحمد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbi yassir wa la ta'sir ya karim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul azim. Okey, kalau kita menghidupkan itu malam tu dan kita berdoa, kita merayu, kita minta ampun kepada Allah Taala, Allah tak akan terima. Yang mana doa malam tu Allah Taala tak akan tolak. Allah Taala tak akan tolak dah semua. Jadi ambil peluang ni. Ni kita baru ni kita satu malam pertama. Malam pertama kita ada 13 malam lagi lah. Ada 13 malam lagi insya-Allah. Boleh kita buat. Nanti Ustaz akan ingatkan apa amalan-amalan kita kena buat pada malam tu. Mungkin kita Ustaz akan 2 hari atau 3 hari sebelum dia syuruh Syaban tu Ustaz bagi ingatan baliklah pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Kongsi Ustaz bagi ingat pada tuan semua, Ustaz pun ingat pada Ustaz sendiri. Macam ini kita ibarat macam Ustaz ni ibarat macam baling bola ke dinding lah. Makin kuat Ustaz baling, makin kuat bola tu melantung pada Ustaz. Kalau Ustaz baling perlahan bola tu perlahan. Jadi makin banyak Ustaz cakap pada anda, jadi seolah-olah Ustaz ni memberi ingatan pada Ustaz sendiri juga. Itulah. Cuma pertama sebelum kita teruskan kita niat dulu, kita niat kerana Allah Taala, kita niat nak dapat ilmu kerana Allah Taala, bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana apa. Ustaz ni pertama pada bulan Syaban ada satu malam dia panggil malam nisfu Syaban yang mana Allah Taala tak akan tolak doa kita. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah dan semua. Mintalah ni kalau kita masih dalam corona lagi, minta doa semua. Allah Taala akan kabulkan doa kita. Minta dihapuskan corona seluruh dunia, jangan dihapuskan kat kampung aku je, jangan. Kita minta hapus di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Kita hapuskan seluruh dunia insya-Allah. Kita minta sama-sama di samping untuk minta kebaikan kita, kebaikan untuk umat juga insya-Allah. Yang kedua dan semua dikatakan bulan ni dikatakan ada bulan ada setengah kata bulan Rasulullah ni, bulan Rasulullah. Jadi kita dia bulan Syaban ni banyakkan berselawat. Jadi eloklah ustaz buat cabaran untuk anda itu kita nak baca mulai pada maghrib tadi kita nak baca selawat sallallahu ala Muhammad sebanyak 70,000 kali sebelum berakhirnya bulan Syaban. Kenapa nak dikatakan bulan Rasulullah SAW? Kerana pada bulan Syaban ni turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat tu keluar. Ayat perintah supaya kita ni malaikat berselawat, kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah sendiri pun berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Yang ketiga tuan-tuan semua, okey, terjadinya mukjizat Rasulullah SAW pada bulan Syaban ni, pada bulan Syaban terjadi mukjizat Rasulullah SAW di mana Rasulullah belah matahari, Rasulullah belah bulan. Belah bulan. Inilah ada 3 peristiwa yang penting ya. Yang sepatutnya kita kena ingatlah bila masuk bulan Syaban. Jadi kena ingatlah, nanti insya-Allah Ustaz akan ingatkan anda semua sebelum masuk di 10 Syaban insya-Allah. Okey. Jadi sebelum Ustaz nak startkan daripada kita punya solat taubat, Ustaz cerita sikitlah. Solat taubat ni Ustaz terima daripada Tuan Guru Haji Osman Omar, Kuala Ibai. Kuala Ibai, kalau ada orang Terengganu, Kuala Terengganu dia tahulah Kuala Ibai kat mana. Kuala Ibai dekat dengan Cendering kan, Kuala Ibai. Tahu-tahu Ustaz terima tahun 86. Tahun 86 Ustaz belajar dengan dia dengan Tuan Guru Haji Osman Omar, pergi rumah dia.
Tuan Guru Haji Osman Omar ni daripada setiap hari Rabu dia ada kelas mengajar. Dia ada kelas mengajar, tapi sebelum kelas mengajar tu pada petang kita pergi 1 jam sebelum maghrib, kita ada kelas zikir, kita zikir bersama dengan Tuan Guru lah, bersama dengan murid dia semua. Kemudian pada hari Khamis malam Jumaat dia ada hari Rabu dia mengajar, hari Rabu dia mengajar, hari Khamis dia zikir saja, dia zikir je lah. Jadi Tuan Guru Haji Osman Omar ni ustaz sepanjang ustaz bertugas di Terengganu lah, daripada tahun 82 sampai tahun 88 ustaz sempat bersama dengan dia dalam masa tu ustaz bekerja di Kuala Terengganu. Ustaz sempat bersama dia tahun 86 sampai 88. Kemudian 88 tu ustaz berpindah ke Simpang Renggam lah. Dan dari Simpang Renggam tu ustaz berulang-alik juga pergi ke Terengganu, jumpa dia, tapi malangnya tak lama bila telah kembali ke rahmatullah. Masih muda lagi lah, 60 lebih umur, 50 lebih, tak silap 60 lebih. Dia masih muda. Jadi Tuan Guru Haji Osman Omar ni banyak mengajar dan membentuk peribadi ustaz sendiri, dan pengajarannya dapat dijalankan ustaz sepanjang ustaz belajar dia berada di Simpang Renggam dan berada di Johor Bahru. Ustaz dapat mengamalkan apa yang dia ajar lah. Dan termasuk juga dah sembahyang sunat taubat ni. Sunat taubat ni. Jadi pada tahun 91 ustaz pergi buat haji, dan ustaz bawa dia punya Tuan Guru ni amalan sunat taubat ni sepanjang berada di Mekah, sepanjang haji tu ustaz bawa dia punya kaedah solat hajat ni, solat taubat ni, insya-Allah. Jadi itulah tuan, sikit sebanyak lah tentang Tuan Guru Haji Osman Omar. Okay, pada tahun 1994 ustaz berhenti kerja di Johor dan terus balik ke Kelantan kerana untuk berkhidmat berdaya ustaz. Ustaz sakit, kena stroke, jadi tak ada orang nak jaga dia. Jadi ustaz pun berhenti kerja, dan masa itulah ustaz bermula dalam kehidupan ustaz bukan sebagai orang bekerja lah, orang yang tak ada bekerja lah, menganggur. Dia pada tu ustaz pergi ke pondok belajar, jumpa dengan Tuan Guru Haji Omar Becah Semak. Bukan Tuan Guru Haji Zudi kan, tapi Tuan Guru Haji Omar Becah Semak. Jadi situ ustaz belajar kan, berada di pondok, bukan berada, ustaz duduk berulang-alik. Rumah ustaz ngajar. Jadi anak ada 5 orang masa tu. Kehidupan ustaz memang susah tuan semua. Jadi ini bukan nak cerita tentang kesusahan ustaz, tapi nak beritahunya ustaz berulang-alik, pergi pagi balik malam, pergi balik malam belajar dengan Tuan Guru Haji Omar, dan banyak bimbingan daripada Tuan Guru Haji Omar ke atas diri ustaz, banyak tuan semua. InsyaAllah ustaz akan kongsikan tuan semua amalan-amalan yang dia bagi. Satu ketika ni ustaz cerita sikit, satu ketika tu memang ustaz susah sungguh. Susah, tak ada duit sungguh ya. Tak ada duit sungguh. Sehingga kan nak duit, nak makan kat pondok, tak nak makan, tak ada duit. Nak kata minum air kosong je dah. Air masjid dah. Air kat masjid tu minum, air kosong gitu. Kadang buka paip minum gitu. Tak ada duit. Sampai bayangkan daripada pagi sampai malam tak ada duit. Jadi satu hari tu Tuan Guru duduk di beranda. Dia dapat biasa lepas satu kitab, ada 2 kitab, dia akan duduk kat beranda. Dia tua dah, dia tak larat, dia berhenti sekejap, duduk kat luar. Sambil tu minum kopi apa semua, ustaz pun pergi. Jom dia pegang paha ustaz, dia gosok. Dia kata, sabar sabar. Ustaz tak cerita pun masalah ustaz pada dia. Tak cerita pun pada dia. Tapi nak beritahu kehebatan seorang guru dengan murid ni. Masya Allah. Tuan Guru Haji Omar ni terkenal di Kelantan dan semua. Okay, terkenal di Kelantan. Selepas kematian Tuan Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru, timbul nama dia. Lah. Jadi terkenal kasyaf apa semua dan semua. Jadi dia berapa hari dia gosok. Sabar dah tuan. Allah Taala banyak nikmat datang, dan di atas soal atas dunia ni. Berebut orang datang. Ustaz dengar keluar mata dah. Ustaz tak cerita pun, tak pernah cerita satu benda pada dia tentang kehidupan ustaz susah ni. Ya, tapi dia pergi gapo dia gosok. Sabar. Oh, kita bila guru gapo ni, nangis dah habis air mata keluar. Sabar. Allah Taala ada banyak nikmat datang, Dia tahu atas bumi ni soalnya berebut. Cina, India, Melayu, kadang-kadang semualah berebut nak atas nikmat ni. Nak mana? Nak ni kau nak anu. Nak anu tak guru. Nak anu ni ambil zikir aku ni. Zikir ni nanti insya-Allah. Ustaz akan kongsi di live Facebook, Ustaz akan kongsikan zikir ni insya-Allah. Ustaz akan bagi pada tuan semua. Ustaz akan kongsikan. Walaupun tuan dah kaya, atau tuan dah ada duit, dah tak perlukan duit lagi, tak apa. Ini sebagai satu amalan yang Ustaz bagi untuk kita bawa ke akhirat pula.
Kaya dunia kan, kita nak kaya di akhirat. Jadi ustaz kami dia bagi tu semua, bila tuan guru Haji Omar bagi pada ustaz buat amal, nampak perubahan dari kehidupan ustaz. Perubahan sikit. Dari segi kekayaan rohani, kekayaan macam-macam lah berlaku. Cuma kekayaan duit tu kita nampak sikit tu berubah nampak. Inilah seorang guru nak beritahu kan. Ustaz pergi hari raya, tuan-tuan, hari raya kita pergi kan. Anak murid yang tua-tua semua duduk atas kursi. Ustaz duduk kat tangga ya, Anak murid semua bagi duit pada guru. Ustaz tak bagi duit, tak ada duit dah semua. Tu pun nasib baik ada minyak untuk sampai ke rumah dia hari raya pertama. Orang lain semua bagi 50, 100 bagi. Ustaz tak duit, tahu banyak kata 86. 87 duit masa tu tak banyak. Jadi ustaz duduk dah. Jadi ustaz pun nak balik lah, dah selesai semua dah minum air, makan ketupat apa semua. Tok guru kata nak balik dah, nak balik dah, nanti bertahan. Dia pun ustaz tunggulah. Dia pun masuk bilik dia. Tak tahu dah tapi dia pergi ke dapur lah. Dah setahu ustaz dia nak pergi ke dapur tak ada bilik dia satu. Kemudian dia keluar, dia buat plastik. Ada plastik ada. Ustaz dia ni ambil awal buat gaya dah. Ustaz pun buka lah. Ustaz tak buka lah. Masa ustaz ambil terima kasih dia. Ustaz pun naik kereta. Ustaz buka apa ada dah semua. Ada kan plekat satu dan juga duit RM10. Tunggu kita dah. Dia tahu kita susah dah. Inilah. Dan kehebatan seorang guru dah semua. Malangnya dia dah telah meninggal dunia pada tahun 2000 tak silap 2002 ke 2001. Ustaz lupa dah. Masa tu ustaz dalam perjalanan daripada Singapura daripada Indonesia transit di Singapura nak balik ke Kelantan. Jadi hilang dah bimbingan dia dan bila dia tak ada dan semua jumpalah beberapa guru yang boleh bimbing kat ustaz tapi tak samalah macam sebagaimana yang tuan guru Haji Omar dengan tuan guru Haji Osman Omar Haji Osman Omar Kulaiban. Adina nak cerita sikitlah saya nak bagi semangat pada tuan-tuan semua untuk beramal insya-Allah. Okey, soalan untuk taubat ni, solat taubat ni sebelum kita sembahyang solat taubat dan semua ada taubat sebenarnya kita kena tahu rukun dia. Rukun taubat dan semua. Kena tahu bila kita lakukan satu kesilapan, satu kesalahan kita lakukan. Jadi kita kena bertaubat. Nak bertaubat ni dia ada 3 rukun semua. Kalau ikut dalam kitab kitab penawar bagi hati dan semua, penawar bagi hati dalam dia ada menceritakan dan semua. Dia ada menceritakan bahawasanya dia cerita ni ustaz baca sikit untuk pengetahuan semualah. Jadi kita baca dan ketahuilah olehmu bahawa makna taubat pada lugah pada lugah ialah kembali dan pulang. Dan pada syarak barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Ada 3 rukun dah semua. Taubat ni tu bukan pakai kita kena tahu rukun tu. Kalau bukan pakai taubat je, taubat jadi taubat sambal belacan. Taubat sambal belacan ni. Bedah. Taubat tak sia dah. Lepas tu ngomong pula makan pula. Lepas tu hari jumpa pula. Kalau bila kita tak tahu rukun dia, maka kita akan lakukan taubat buat lagi, taubat buat maksiat lagi, taubat buat kesilapan lagi. Jadi bila kita tahu 3 rukun ni, okey baru kita rasa secure lah. Dia dah secure dari segi kita nak bertaubat kepada Allah Taala. Kita rasa bila kita ada ilmu, sebab tu penting ilmu dan semua. Okey, ustaz baca. Pertama menyesal atas mengerjakan maksiat. Kena ada sesalan. Kena menyesal. Allahu akbar, ya Allah, aku menyesal, ya Allah. Aku telah ni, ya Allah, nyesal, aku sesal. Rasa sesal yang sesesalnya. Bukan sesal sama belacan. Sesalnya. Rasa, ya Allah, aku tak siap buat dah, ya Allah. Kita tak mau gini. Kita tak maunya. Baik. Mana nak nampak lama tak pergi golok ni mana ni? Ni cakap orang Kelantan golok Lama tak ambil golok. Tak boleh lama lah ni. PT tak ada lah. Bukan dia menyesal, dia berhenti pergi golok tu bukan sebab dia menyesal. Tapi kan nak pergi golok ni macam-macam orang pergi golok dan semua. Pergi golok ni beli baju pun ada, beli barang pun ada. Tapi bila sebut orang Kelantan, bila sebut pergi golok ni, benda tak bagus lah. Benda tak bagus. Muka buat pergi golok. Jadi nampak benda tak bagus. Dia tak bagus. Jadi dia bukan menyesal. Dia berhenti kerana tak ada PT, tak ada duit nak pergi. Itulah. Itu tak jadi. Mana? Yang tu tak dikira dah semua. Jadi dia kena menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Taala. Dia kena nyesal kerana Allah Taala, bukan sesal kerana mak ayah kau dia. Mak marah, mung ni kau ni gini. Tak boleh. Tak boleh dah semua. Kita kena menyesal kerana Allah Taala, bukan kerana guru kita, bukan kerana mak kita, bukan kerana adik-beradik kita, bukan kerana siapa-siapalah, tapi kerana lillahi taala, kerana Allah Taala kita menyesal. Tu. Kena menyesal kerana Allah Taala. Baru dikirakan termasuk dalam satu rukun. Okey dah semua.
Okey, dan tiada sah. Tiada sah taubat mereka yang tiada menyesal. Atau menyesal ia tiada kerana Allah Ta'ala. Ustaz beritahu kan? Tidak sah dia. Kalau menyesal dia, bukan menyesal kerana Allah Ta'ala. Tak boleh tu semua. Dia kena menyesal kerana Allah Ta'ala. Lillah Ta'ala. Bukan kerana orang lain, bukan kerana mak marah kita. Kenapa tak pergi ni? Tak boleh. Mak aku marah dah. Mak aku nak marah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Judi ni mak aku marah. Tak boleh. Mak aku dia buka mata dia. Aku tengok tak ada. Takut dah mak aku ni. Daripada kecil dah. Jangan. Tak boleh dah semua. Kenapa kamu tak pergi? Tak pergi dah judi kan ni? Allahu Akbar lillahi ta'ala. Aku takut dah. Aku nyesal dah. Itu lain. Itu lain dah. Ni satu rukun. Baru rukun dah. Dan tidak sah. Tidak sah taubat mereka yang tiada menyesal atau menyesal kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala. Bukan menyesal kerana Allah Ta'ala. Bukan tak boleh dah semua. Okey. Okey, seperti menyesalnya kerana bala. Tak boleh. Kerana tak pergi galak ni. Tak boleh corona. Duduk di kata panjang kuat benar ni. Jadi dia tak pergi kerana corona. Kerana ada corona. Corona. Jadi sebab dia tak pergi kerana corona tak boleh. Dia tak pergi kerana lillahi ta'ala. Kena ada lillahi ta'ala. Yang kedua tu semua. Yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripada dia. Kita meninggalkan. Terus meninggalkan. Tak tengok, tak pandang belakang lah. Jangan pandang belakang dah. Jangan pandang belakang. Okey, kita menyesal dan kita tinggal taubat. Tak pergi dah. Tak pergi dah. Aku tak akan pergi dah. Mana lah. Aku tak pergi dah. Aku menyesalkan Allah Ta'ala dan aku tak usah pergi dah. Tak usah pijak dah golak. Aku tak usah pijak dah golak. Kalau bila kayak gitulah. Ni Ustaz cakap golak sebab orang Kelantan. Agak-agak orang KL faham lah. Orang KL KL faham lah. Johor faham lah. InsyaAllah. Okey. Ada meninggalkan maksiat yang taubatnya daripadanya. Kita meninggal terus. Dan tidak sah kalau kita tak tinggalkan maksiat. Kita menyesal. Menyesal kerana Allah Ta'ala. Tapi ita-ita lagi. Tak ada kau orang nak pergi golak nak kirim ni. Tak ada. Ada orang nak pergi golak ni. Nak kirim ni. Nak kirim ni. Tak boleh dah semua. Jadi tidak sah. Dia menyesal dan dia meninggalkan. Tak usah tengok dah. Dia tak pandang belakang dah. Okay, yang ketiga. Mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat tadi. Dia ada cita-cita dah. Dia azam dah. Ya Allah, aku berazam dah ya Allah. Aku berazam dah ya Allah. Aku berazam. Aku tak usah buat dah ya Allah. Aku tak mau buat dah. Berazam. Pertama tadi, tadi kenapa tu? Pertama tadi, dia pertama dia menyesal. Yang kedua, dia tak usah tengok belakang dah. Dan ketiga, bercita-cita tak akan pergi dah. Aku lagu mana, kena sebelah tekok, kena gigit, kena tembak, kena bunuh pun aku tak akan pergi dah. Ni tiga rukun. Tiga rukun yang kita kena patuh dah semua untuk nak Allah Ta'ala terimakan. Allah Ta'ala baru diterima kita punya taubat kita. Jadi sebelum taubat kita kena tahu tiga rukun. Jadi harap catatlah tiga rukun. Menyesal, yang pertama menyesal kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tak pandang belakang dah. Tak mau tengok dah. Tak mau pergi, tak mau bijak dah. Kalau lalu tempat tu pun, buat tak tahu lah. Tengok kita lain. Lalu tempat tu, tengok lain dah. Kita tengok dah. Yang ketiga apa semua? Yang ketiga, tidak ada cita-cita. Bercita-cita, tidak ada cita-cita lagi nak pergi tempat tu. Tak ada cita. Takut gini, nama kita menyesal. Tak tengok dah, tapi dah hati. Kalau gini sedap ni. Kalau gini sedap ni. Kain. Tambah lani-lani ni. Orang tak boleh tubik dah kena lagi sorang lagi. Aku pergi sorang-sorang ni. Orang semua tak boleh keluar rumah ni. Aku sorang-sorang. Tak boleh. Tak boleh juga. Ada cita-cita. Menyesal. Tak mahu pergi lah. Tapi adalah cita-cita. Tidak buat juga. Tak boleh juga lah. Jadi ketiga rukun ni. Tuan-tuan ingat. Dengan tiga rukun ni lah. Maka Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Ada lagi dah semua ni. Ni takrir. Ustaz ambil takrir pada Tuan Guru Ustaz Azhar Hashim. Ustaz Azhar Hashim dalam Ustaz dalam bertalaki itu kitab Penawar Bagi Hati. Ustaz ambil Penawar Bagi Hati. Mikut takrir daripada Tuan Guru. Takrir daripada Tuan Guru. Dia kata lagi tuan semua. Imam Syafi'i dari sudut iman. Dia kena ingat tuan semua. Taubat ni tuan semua. Kalau kerana Allah Ta'ala, kalau dengan Allah Ta'ala, tak mengapa tuan semua. Kita taubat dan kita selesai dah, kita minta ampun, Allah ampun, selesai. Tapi sekiranya terlibat dengan manusia dalam kitab ni ada. Kita mengatakan ada, dan kita katakan ada, dia beritahu, maksiat yang bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang, maka disyaratkan memulang balik. Kalau kita terlibat dengan manusia, dan semua, kita kena hantar balik pada orang tersebut. Kalau kita dah mengumpat dia, memfitnah dia, kena jumpa dia, cerita. Amor saya sebenarnya bang, saya dah gini. Saya gini. Kita cerita satu-satu. Dan kita terima lah apa yang berlaku ke atas diri kita. Dan saya dah bertaubat bang, menyesal
dan saya pun takkan buat dah dan ada cita-cita lagi nak buat fitnah-fitnah macam ni pada abang ataupun pada siapa-siapa lah. Kita minta pada Allah. Kita lalu Allah Taala akan ampun dosa. Bila untuk ampun, untuk maaf, kata apalah aku maafkan kau, maka kita pun bolehlah sembahyang sunat taubat. Kita bertaubat kepada Allah Taala insya-Allah. Okey dan semua. Apa yang ditakrirkan oleh Ustaz Zahar juga, dia kata, okey, apa kata sekiranya kita dah menyesal dah, kita dah tak pandang belakang dah, dan kita tidak ada cita nak buat, tapi kita ni manusia dan semua ni kadang-kadang tersalah juga terbuat juga. Tak buat yang A, kita buat yang B. Tak buat yang A tapi kita buat yang B, terbuat juga. Adakah terbatal taubat kita yang pertama? Tak terbatal. Mengikut takrir Ustaz Zahar kata tak terbatal, tapi kita kena bertobat pula, kena bertobat. Sebab tu dan semua taubat ni kalau boleh buatlah tiap malam kita buat malam ni. Alah 2 rakaat saja tuan semua, 2 rakaat saja kita sembahyang, tak banyak. Kita buat tiap malam sehingga kan hati kita bersih, kita akan dibersihkan Allah Taala. Dan juga kalau mengikut Imam Syafi'i tuan semua, takrir daripada Ustaz Zahar, dia kata apa? Kalau mengikut pada Imam Syafi'i, wajib minta ampun pada Allah Taala dan wajib kita minta ampun, maaf pada sesama kita. Orang yang kita aniaya, orang yang kita fitnah, orang yang kita pukul dia, orang yang kita curikan, kena minta ampun. Kita Imam Syafi'i, kalau ikut Imam Syafi'i lah. Tapi kalau ikut Imam Abu Hanifah, dia kata cukup memadai kita minta ampun pada Allah Taala. Dengan manusia tak perlu. Tak apa kalau tak minta ampun pun. Okey, apa yang Ustaz terima daripada Tuan Guru Haji Muhammad Silah. Jadi tuan semua Tuan Guru takrir daripada Tuan Guru Haji Muhammad Silah pula. Sebab tu Ustaz belajar di Masjid Kelaburan Tumpat, dalam kitab Syiarus Salikin. Tak silap. Okey. Dia ada kata, okey, kalau kita nak minta maaf pada orang tapi takutlah. Contohlah kita minta maaf, dia parang kita, terbelah dua kepala kita, ada musibah yang lebih besar daripada tu dan semua, maka tak perlu kita jumpa dia. Kan cuma mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata, okey, kita banyak buat amal dan kita hadiah pada dia. Kita hadiah buat amal, banyak ada kita hadiah pada dia. Ataupun paling tidak dan semua, mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dia kata, baca Fatihah 1 kali, baca Qul Allah sekali, baca Al-Falaq sekali, dan baca An-Nas sekali, hadiah kepada orang tersebut. Tiap-tiap hari kita buat dan semua. Tiap-tiap hari kita buat. Hadiah pada dia, insya-Allah. Itulah, itu mengikut Tuan Guru Haji Muhammad Silah, dan juga disokong oleh Tuan Guru Ustaz Azhar Hashim. Dia kata begitu jugalah. Ada satu orang tu datang jumpa Ustaz Azhar Hashim. Dia cerita dia berzina dengan isteri orang. Masya Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita, Allah minta jauh tuan. Minta na'uzubillah, minta jauh tuan. Dan kita berzina dengan orang lain. Dengan bukan isteri orang ni. Allah Ta'ala. Berat dah. Hukuman dia berat sungguh. Tapi dia jumpa, dia kata, saya tak sanggup lagi jumpa suami dia. Takut nanti dia pukul saya. Dia nanti Allah, takut nanti malu saya macam-macam. Jadi apa Ustaz Zahar Hashim kata, dia kata, Ustaz Zahar kata, dia kata ginilah, dia takut mudarat, benda tu lebih mudarat lagi, maka awak buatlah amalan, dia hadiah pada dia. Buat amalan hadiah pada dia, hari-hari hadiah pada dia, insya-Allah. Semoga dengan awak hadiah pada dia ni, bila besok dia meninggal dunia, dia tak akan tuntut lagi. Aku tengok banyaknya amalan aku, sedangkan aku tak buat, tapi macam mana perempuan datang. Jadi mereka kata, tu daripada si anu tu yang bagi hadiah pada kau. Maka si anu tu ada buat salah dulu dengan kau, gini. Maka tapi dia hadiahkan pahala tu pada kau. Jadi harap pada hari kiamat besok, di akhirat besok kan, orang tersebut akan lunak hati dia dah, akan mengampun dan tidak tuntut apa-apa. Inilah mengikut takrir yang dibuat oleh Ustaz Azhar Hashim dan juga Tuan Guru Haji Muhammad Silah. Ini tuan-tuan semua. Jadi kita hadapi bulan Syaban. Okey, kita kalau boleh sebelum masuk bulan Ramadan, kalau bolehlah biar kita bersih lah. Biar kita bersih untuk memudahkan kita nak lakukan ibadat puasa, ibadat tarawih. Sekarang ni ada setengah orang Malaysia, ada orang Malaysia pada Ustaz. Okay, Ustaz, bagaimana Ustaz?
nampaknya kita ni terawih kat rumah ni, kita puasa bulan puasa tak lepas ni kita nampak ni dah sampai 14 hari, 14 hari bulan kita dah di apa dah di panggil lockdown lock in ni sampai 14 bulan, mungkin akan panjang kalau tak berubah lagi akan panjang lagi sampai bulan puasa dan mungkin kita tak dapat tarawih di masjid. Tak syok lah macam ni ustaz. Okay. Syok tak syok tuan-tuan semua. Okay, kita sembahyang kat rumah. Kita sembahyang tarawih kat rumah, ajak isteri kita jadi imam. Kita lelaki jadi imam. Ya, kita jadi imam, kita buat sembahyang tarawih. Tak apa, tak masalah. Nak buat. Nah, biasa buat 20 lah. 20 campur 3, 23 kita buat. Buat kat rumah. Tak apa, tak ada masalah. Semua. Oh, tak ada kick lah. Tak ada kick lah, tak syok lah. Okay. Buat Tuan Guru Haji Mak Silah selalu pesan dalam pengajian kitab hikam selalu pesan. Mu ni semua ni jangan duk buat ni amal ni kerana syok, kerana kuat, kerana semangat. Jangan buat ni, nak buat gitu. Jangan buat amalan ni kerana syok. Allah syoknya lah semaya tarawih ni. Jangan buat amalan. Jangan buat amalan. Oh syok ni selawat ni. Oh selawat 70,000 syok ni terus semangat ni. Semangat ni buat 2,500 kita semangat. Jangan buat jangan buat amalan kerana bersemangat, kerana kita kuat, kerana kita sihat, kerana kita gagah. Sebab bila datang kita demam hilang semua tu. Macam ustaz dah. Macam ustaz lah ni. Demam dah habis hilang semua dah. Nak buat macam orang segar, orang sihat ni tak boleh dah. Tak boleh dah tuan-tuan. Tak boleh nak buat dah. Kita bangun saya tajuk Allah sakit badan semua sakit badan agak bukan covid lah tu lah, rasa bukan covid dah bukan covid dah. Ustaz ada nama ustaz dia doktor juga di Kelang, tak silap di Kelang ni ustaz mesej dia ustaz tersak demam sesemua ranino atau bukan covid dah, kalau covid dia sesak napas, dia sesak napas apa semua dia tak ada. InsyaAllah alhamdulillah setakat ni bernapas boleh, cuma tadi ustaz telan ubat tu bulat lekat di tekak lah. Jadi dia dapat tak dah. Ingat kau covid dah bukan. Tapi minum air banyak. Kak ni kata rumah ustaz tak. Minum air banyak. Minum air banyak tu terus dia turun. Lepas tu tunggu makan nasi tolak dia turun. Jadi alhamdulillah lepas lapar ustaz. Jadi kan tunggu Tuan Guru Haji Mak Silah kata jangan buat amal kerana kita kuat. Jangan buat amal kerana kita bersemangat. Jangan buat amal kerana kita kena sihat. Kita ni gagah. Yang kita buat amal kenapa? Kerana kasih, sayang, cinta, rindu kita pada Allah Ta'ala. Itu je. Bila tuan semua nak beritahunya, bila kita buat amalan kerana kita gagah, kerana kita kuat, bila datang demam kan, dapat macam ustaz ni, dapat demam ni, hilang habis amalan kita tu. Hilang. Tak larat dah. Nak pegang tasbih. Tasbih bukan 1 kilo. Bukan sampai 10 gram berat dah tasbih tu. Nak pegang tasbih tak larat dah semua. Bila kita sakit. Tapi bila kita buat amalan ni kerana kita kasih, sayang, cinta, rindu kepada Allah Ta'ala, demam kita boleh buat. Demam kita boleh bangun dah semua. Demam kita boleh bangun sebab tahajud. Demam kita boleh zikir. Demam kita boleh baca Quran 1 juzuk satu hari. Demam kita boleh berselawat sampai 2,500 satu hari. Kita boleh kena. Bahkan kita boleh baca lebih lagi. Kalau kita buatkan kerana kasih, sayang, cinta, rindu kita pada Allah dan rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah tu pesan Tuan Guru Haji Mak Silah. Selalu dia pesan dalam kitab hikam ni, selalu dia pesan. Saya tengok anak murid amal ni, ni buat amal ni kena kuat ni. Bulan puasa buat habis bulan puasa habis. Letih tak buat dah. Habis bulan puasa habis tu. Tak boleh. Bila kita buat satu amalan tu kerana kasih, sayang, cinta, rindu kepada Allah Taala, bulan puasa tak bulan puasa pun sama je amalan kita, sama je. Bahkan mungkin meningkat. Nak tahu sebab tu Ibnu Athaillah kata dalam kitab hikam, tanda hati seseorang tu bergantung kepada amalan, tidak bergantung kepada Allah Taala, ialah bila dia buat satu amalan tu tak dapat apa dia nak, maka dia akan tinggal amalan tu. Ni lah tuan semua. Inilah bila sampai satu benda dia nak dapat, dia zikir. Contoh zikir nak kaya lah. Zikir sampai 2-3 bulan. Tak kaya. Ustaz Syahni kata kaya ni. Ustaz Syahni kata kaya. Tak kaya ni. Ada. Lah cukup 2 bulan, tu tinggal. Ni tanda hati kita bergantung pada amalan. Bukan bergantung pada Allah Ta'ala. Tapi kalau hati kita bergantung pada Allah Ta'ala, buat je lah. Buat. Allah Ta'ala nak bagi tak bagi tu lain kita. Yang paling penting kita buat. Paling tidak kita akan dapat pahala. Kan betul tak? Paling tidak kita akan dapat pahala. Kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat perlindungan. Itu kita dapat. Itulah insyaAllah. Jadi ini Ustaz nak beritahu pada tuan-tuan semua. Okey. Ini Ustaz nak sampai kepada tuan-tuan semua tentang sembahyang sunat taubat. Tadi kita tahu dah rukun taubat. 3 perkara tadi kan. 3 perkara. Okey. Tuan-tuan agak tuan-tuan catik lah. Okey. Sekarang ni Ustaz nak kongsi kepada tuan-tuan semua itu kaedah sembahyang sunat taubat. Mengikut kaifiat. Sunat taubat ni macam-macam dah semua. Tuan-tuan guru jumpa guru ni,
Kaedah tu tuan jumpa guru ni, kaedah tuan tu ustaz jumpa tuan guru Raja Omar macam semak, kaedah sembah taubat macam ni. Tuan ustaz jumpa dengan ustaz ni macam ni, tuan guru Muhammad Silah macam ni, Ustaz Azhar Hashim macam ni, dia punya sembahyang kaedah macam-macam dia punya kaedah sembahyang. Tapi yang ustaz nak bagi pada tuan semua ialah kaedah sembahyang sunat yang diamalkan oleh tuan guru Haji Osman Omar sebagai itulah. Jadi sebelum ustaz kongsi kepada tuan semua, kita baca Fatihah. Ada pada tuan guru Haji Osman Omar Kulaibai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan Fatihah ni kepada tuan guru Haji Osman Omar Kulaibai. Okay. Kalau tuan-tuan kalau dia masih hidup, tuan-tuan jumpa dia, Masya Allah, tuan-tuan semua. Tengok dia dengan tingkah lakunya, akhlaknya, Masya Allah, lembut dan semua. Begitu tuan guru Haji Omar. Tuan-tuan ada, ustaz tahu, ustaz duduk depan dia. Ustaz duduk depan dia ni, depan dia. Kalau bila dia kadang-kadang ada pondok dia datang ni, dia nampak ustaz dulu tangan. Dah, dia tengok ustaz pun tak istimewa apa ke ni, tapi dia tengok ustaz daripada jauh. Dia jauh dia ulur tangan dia, suruh ustaz letak tangan lengan ustaz. Dia orang tua, dia pegang dia. Jadi bawa sampai depan. Itulah sampai depan. Ada pengajar tu sudah mengajar tu, dia pun ulur tangan dia, ustaz letak tangan, bawa dia pergi sampai kat tangga masjid. Lepas tu anak murid dia lain lah yang bawa dia sampai rumah. Ini tuan guru Allah Akbar, tengok muka dia, Masya Allah, tabarakallah, sampai sekarang terbayang wajah dia. Tuan guru Haji Omar baca semua. Tuan guru Haji Osman Omar, Masya Allah, terbayang tuan semua. Tuan guru Haji Omar baca semua, dia zikir 200,000 satu hari. Allah Akbar. Satu hari satu malam tu ustaz tak balik, duit tak ada, semua tak ada orang nak tumpang balik, dan kebetulan duit tak ada, bas pun tak ada dah malam tu. Dia ngajar kita sampai pukul 11 lebih semua. Bas tak ada dah, tak ada kawan nak tumpang. Ustaz pun tidur di masjid lah, di masjid tu, masjid besar semua. Ustaz zikir dari pukul 2:30 tak bangun, zikir, kita tunduk zikir lah, astagfirullahalazim, ataupun zikir la ilaha illallah. Sejak ustaz rasa macam ada orang tengok kat ustaz angkat tengok muka, tengok tuan guru Haji Omar depan, 2:30 pagi tuan semua. Ustaz tanya anak murid dia, tuan guru tak pernah tidur, saya pernah duduk kat rumah dia, tak pernah tidur. Satu hari, satu kelip mata pun tak pernah tidur. Dan tu anak murid lama dia cerita pada ustaz. Dan bila ustaz berdepan dengan dia kan, ustaz berdepan dengan dia ni nak beritahu dia semua ni. Kita ni menguap dekat dengan 20-30 kali depan dia. Dia satu kali pun tak menguap. Tuan guru, keistimewaan tuan guru, Masya Allah, tabarakallah. Kalau dia ada tuan semua, pergilah jumpa dia, minta dia doakan, ya Allah. Ustaz ada banyak amalan dia, ustaz ada kongsi pada tuan semua. Pada tuan guru Haji Osman Omar, ustaz ada banyak ada satu kaedah sembahyang merupakan sembahyang. Bawah tu perjalanan rahni menuju kepada Allah Ta'ala. Menuju kepada kasih sayang Allah Ta'ala. Sembahyang kita boleh mendapat kasih sayang Allah Ta'ala. Masya Allah. InsyaAllah Ustaz akan kongsi. Ustaz akan buat FB Live. Nanti banyak Ustaz nak kongsi. Dia banyak Ustaz nak kongsi benda. Cuma yang pentingnya tuan-tuan dapat duduk bersama Ustaz. Dapat mendapat ilmu dan dapat amal. Okay. Ustaz dah lewat ni pukul 10:10. Okay, 10:10. Sebab tak makan nasi lagi, lapor. lapor dia. Okay, Ustaz nak bagi. Jadi insyaAllah pihak admin akan hantar dia punya nota ni dalam link sini yang tempat chat tu. Okey, semua Ustaz nak beritahu tuan semua. Okey, Ustaz akan baca, tuan-tuan cantikkan tempat cantik pun tak apa. Okey, pertama Ustaz baca. Pertama perlu ingatkan kembali segala kesalahan yang telah kita lakukan, sama ada yang baru atau yang lama. Kalau ikut takrir Ustaz Azhar Hashim, dia beritahu kita kena bayangkan satu dan siap satu kena tobat, tak boleh pukul. Dia kata ikut takrir tuan guru Haji Ustaz Azhar Hashim. Kalau mengikut tuan guru Haji Muhammad Silah, dah tak pukul tak apa. Jadi tuan-tuan boleh lah. Tapi yang paling penting sekali kalau mengikut tuan guru Haji Osman Omar, dia kata perlu ingatkan kembali segala kesalahan yang telah dilakukan, sama ada yang baru ataupun yang lama. Kena ingat yang baru atau lama. Okey, yang kedua, seru diri kita. Seru diri kita ni. Ni diri kita ni. Ni hak jahat ni. Ni hak jahat ni. Ni jahat buat jahat ni. Okey, seru kita supaya kita bertobat. Seruan tu sebanyak 7 kali. Hai diriku, tidakkah engkau malu kepada Allah? Kita kata pada kita dah. Hai diriku, tidakkah engkau malu kepada Allah? Tidakkah engkau mahu kembali dan bertaubat dengannya? Adakah engkau sanggup menerima azab Allah
Dan adakah engkau sanggup menerima kemurkaannya? 7 kali kita ulang. Kita ulang sehingga air mata kita mengalir. Atau minta Tuan Guru Haji Osman Omar, dia beritahu bila air mata kita dalam mengalir, itulah penyesalan yang sebenar-benar menyesal. Nah, dan di situlah dia kata taubat kita akan diterima, insya-Allah. Okey, ingatlah, inilah dia kata, hai diriku, tidakkah engkau malu kepada Allah? Kata kita, atau kita rayu, hai diriku, tidakkah engkau malu kepada Allah? Tidakkah engkau mahu kembali dan bertaubat dengannya? Adakah engkau sanggup menerima azab Allah? Dan adakah engkau sanggup menerima kemurkaannya? Kita macam tu. 7 kali, ingat 7 kali. Kemudian, dalam hati berniat bertaubat dari segala dosa yang telah lalu kerana Allah dan memohon supaya tidak berlaku kembali untuk mengerjakan lagi dan juga di masa lain. Di masa lain. 3 rukun tadilah kena ingat, kena niat dan ada 3 rukun. Kemudian lakukan solat sunat taubat 2 rakaat. Okey, saja ke sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala, tu je. Allahu akbar. Mudah je kan? Saja ke sunat taubat 2 rakaat. Buat 2 rakaat je, tak payah banyak. Buat 2 rakaat je. Nak buat 12 ke 20 tu sembahyang sunat awabin. Malam besok hari Khamis, malam besok dah. Malam besok hari Khamis boleh kita buat 12 rakaat ataupun 20 rakaat boleh malam besok. Okey, untuk malam lain-lain kita buat 2 rakaat je. Okey. Saja ke sembahyang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Taala. Okey. Pada rakaat pertama, biasalah pada rakaat pertama tuan-tuan boleh baca selepas Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir. Rakaat kedua selepas Fatihah baca qul Allah 1 kali. Samalah. Ataupun boleh juga kaifiat kedua sembahyang sunat taubat 2 rakaat juga. Okey, pada rakaat pertama selepas Fatihah baca qul huwallah 3 kali dan juga pada rakaat kedua selepas Fatihah baca qul Allah 3 kali juga. Boleh juga. Okey. Dan pada sujud terakhir ni tuan-tuan kena hafal sikitlah, kena hafal. Jadi nak buat segera tak boleh dah, tuan-tuan kena hafal. Kena hafal iaitu Allahumma ighfirli ma salafa minaz zambi wa'simni fima baqiya minal ajal fa innal khairati kulluha biadika wa anta bina raufur rahim. Okey, tuan-tuan baca dia banyak berapa kali, tuan-tuan kena baca dia. Okey, kalau ikut sebenarnya kena baca sebanyak 7 kali. Allahumma ighfirli ma salafa minaz zambi wa'simni fima baqiya minal ajal fa innal khairati kulluha biyadika wa anta bina raufur rahim. Tuan-tuan baca 7 kali sambil air mata mengalir. Nak tambah lain tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Allah, sungguh aku menzalim diri aku. Boleh juga nak baca astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Boleh ataupun baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Boleh juga nak baca Allah astaghfirullahalazim allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nak baca boleh juga. Apa-apa saja tuan-tuan nak tambah-tambah boleh tambah juga. Tapi ustaz dengan Allahumma ighfirli ma salafa minaz zambi ni dah cukup untuk mengalirkan air mata kita dah semua. Okey, kemudian selepas bagi salam, tuan-tuan baca astaghfirullahalazim sebanyak 100 kali. Astaghfirullahalazim, 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 ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku Tuhan yang Maha Agung, ampun dosaku Tuhan yang Maha Agung. Okey. Kemudian 100 kali, kemudian baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Baca sebanyak 41 kali. Yang pertama astaghfirullahalazim 100 kali. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah 41 kali. Tuan-tuan berdoa pula. Lepas baca semua tu, tuan-tuan angkat tangan, berdoa. Dan berdoa tu ada adab-adab. Dia kan baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baca adab-adab dan selawat ke atas Nabi semua. Kemudian baca dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Bahasa Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Engkau sahaja yang mengampunkan segala dosa dan peliharakanlah akan aku daripada segala dosa yang akan datang. 3 kali. Boleh? Ini kaedah Tuan Guru Haji Osman Omar. Yang sering ustaz lakukan, ustaz ikut dan semua ustaz ikut, ustaz buat sambil mengendangkan sepanjang pengajian dia dengan ustaz dia. Inilah harta yang ditinggal. Banyak lagi harta yang Tuan Guru Haji Osman Omar tinggal. Banyak lagi, insya-Allah ustaz akan kongsikan. Salah satu ialah sembahyang satu perjalanan rohani menuju pada kasih sayang Allah. Ada tu. Kita akan takbir, kita nak takbir, kita masa kita qiyam, apa kita nak baca.
Bila kita rokok ni, bila kita rokok ni, kita panggil muraqabah. Ada muraqabah dia ni. Selepas baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Apa kita nak muraqabah? Muraqabah ni kita berintang-intang dengan Allah Taala. Kita akan kata, kita akan berintang-intang dengan Allah Taala. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Lepas tu kita ada punya dia punya muraqabah situ. Dalam sujud pun ada, dalam duduk antara sujud ada. Okey, kita insya-Allah bila tuan-tuan dapat ni, insya-Allah kualiti sembahyang tuan-tuan semua akan berubah. Takkanlah kita nak daripada umur 15 tahun dulu ni. Umur 15 tahun dulu sampai sekarang. Umur dah masuk 6 siri dah macam ustaz ni. Sembahyang duduk sama macam yang kita umur 15 tahun dulu. Nak macam tu? Tak, mungkin kita tak mahu ni. Kita nak berubah kita punya. Sama dengan zikir kita. Nanti insya-Allah Ustaz terima daripada Tuan Guru Haji Osman Omar juga. Itu Asma' Husna. Asma' Husna sebanyak 99. Dan bagaimana kita nak baca dia. Ramai orang di luar sana mengajar Asma' Husna juga tuan semua. Tapi dia tak ada kaedah yang pasal Guru Ajar Osman. Sebenarnya ada nafas keluar masuk yang kita nak sebut. Contoh, Ya Rahman. Ya Rahman, macam mana kita nak tarik nafas kita, macam mana kita nak keluar, dan macam mana kita nak implementkan dalam kehidupan kita dengan Ya Rahman. An-Nafi'. Contohnya kan. Contoh kita nak kena panas. Panasnya hari ni, panas sungguh ni. Kita panas. Kita masuk mandi, kita masuk buka air tu, so air sejuk, dingin, kena badan kita. Allah Akbar dah. Atau kita nak implement asma apa? Asma An-Nafi' yang memberi manfaat. Tapi cara mana? Ada kaedah dia, cara nafas keluar masuk. Nafas. Jadi Tuan Guru Haji Osman Omar ajar dalam kelas dia, dan Ustaz terima ni dan Ustaz implement sampai sekarang. Masa kita nak sembahyang pun ada selawat. InsyaAllah kita baca selawat 70,000 kali. Ada hadiah kepada kita nak sampai kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW pandang diri kita. Kita nak satu saja ya tuan-tuan, agar di akhirat besok Rasulullah pandang kita. Rasulullah berada dalam syurga dan semua. Kita dalam huru-hara di padang mahsyar. Rasulullah sudah berada dalam syurga. Orang lain tak masuk dalam syurga. Rasulullah sudah berada dalam syurga. Jibril datang, ya Rasulullah. Umat kamu sekarang ni sedang bersusah payah, sedang berhuru-hara di padang mahsyar. Nabi dengar macam tu, Rasulullah dengar macam tu. Terus tersentak dia tu. Bawa aku sekarang pergi. Nabi pergi pergi kepada mahsyar. Allah Taala offer dia Nabi. Nabi minta percepatkan ya Allah, percepatkan. Dan Nabi nak bagi syafaat pada kita dan semua. Allahu Akbar tabarakallah. Dan yang paling sayu tu semua ialah sewaktu kita nak titi sirat tu ni, Nabi berada di tiang. Di pinggir titi sirat dan semua. Allahu Akbar, masya-Allah tabarakallah. Nabi berada di maksudnya kalau di jambatan di titik sirat tu, Nabi berada di hujung tu. Di permulaan kita nak titik tu. Apa Nabi kata? Ya salim ya salim, Nabi dah ya Allah ya salim ya Allah ya salim, Rabbi salim Rabbi salim Rabbi salim Rabbi salim. Dia tengok umat dia dum jatuh dalam neraka. Ya Allah Akbar. Nabi doa ni semua. Nabi doa. Allahu Akbar. Nabi minta Rabbi salim selamat ya Allah, selamat. Nabi nak suruh kita selamat dah semua. Nabi nak suruh kita selamat. Ni daripada hujung sampai hujung sana dah semua. Sampai hujung. Daripada hujung nak suruh saya selamat. Tu dia punya kasih sayang cintanya Nabi pada kita dah semua. Apa kita nak buat pada Nabi tu dah. Ni sekarang kita berselawat kata Nabi kita, sahabat pada Rasulullah SAW dah semua 70,000 kali. Bukan banyak sikit atau 70,000 kali. Tak pandai dia buat, dia susah payah Nabi, susah payah dah semua. Kalau tuan-tuan tengoklah, buka YouTube, dia type kelahiran Rasulullah SAW, kelahiran Muhammad SAW, akan keluar cerita tu. Tuan-tuan tengoklah, tu tak akan nangis dah, tak akan nangis. Nangis tengok ni bagaimana kan Allah Taala pelihara Kaabah waktu Abrahah nak serang Kaabah. Macam mana Allahu Akbar. Jadi insya-Allah tuan semua ampun maaf tuan-tuan semua. Ya Ustaz, sebelum kita berundur, kita baca Fatihah hadiah kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia kerana corona. Saudara kita Islam lah, saudara kita yang Islam yang telah meninggal dunia dalam beberapa hari ini, dan termasuk pada hari ini kita baca hadiah Fatihah kepada mereka ni, agar kita doa agar mereka ni, roh mereka ni berada di tempat yang baik, yang tertinggi bersama Rasulullah SAW, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doa sikit ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'allah. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشائخنا ولجميع الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, sehingga kami dapat menjalankan sepanjang bulan Syaban, sehingga kami dapat melakukan puasa di bulan Ramadan, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, bukan untuk kami saja, ya Allah, untuk seluruh umat Islam, seluruh dunia ini, ya Allah. Ampun dosa kami, ya Allah, dosa mereka, dosa-dosa mereka yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. في كل لمحة ونفس أدار رسول الله والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun dan maaf.